ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hari ini merupakan hari yang penting di dalam kehidupan orang Islam bagi saban tahun. Pada hari ini umat Islam berkumpul di Mekah bagi menzahirkan syiar, bagi menunaikan ibadah haji. Sementara bagi umat Islam yang tidak menghadirkan diri atau menunaikan haji, mereka melakukan ibadah korban bagi meniru atau mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan asal daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menabalkan Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam kehidupan dunia ini, sehingga tidak ada nabi yang lebih menjadi rebutan kepada semua agama-agama melebihi daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Agama Yahudi mengaku bahawasanya mereka pengikut Ibrahim. Agama Kristian juga mengaku mereka pengikut Ibrahim. Agama kita Islam daripada awal mengangkat Nabi Allah Ibrahim merupakan simbol kepada berbagai perkara di dalam pengamalan agama. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Sesiapa yang berpaling daripada agama Ibrahim, maka dia telah memperbodohkan dirinya. Sesungguhnya kami telah menabalkan Ibrahim itu di dunia, dan di akhirat kelak ia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Allah telah menabalkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan menjadikan Ibrahim itu sebagai suri teladan, contoh teladan kepada umat manusia sepanjang zaman, sehingga semua agama-agama yang datang ingin mendakwa mereka itu merupakan pengikut Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam kitabnya, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya contoh teladan tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami ini berlepas diri daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala." Allah telah mengangkat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mengapa Allah mengangkat Ibrahim alaihissalam? Karena Ibrahim alaihissalam di samping ia merupakan hamba Allah yang saleh, tetapi Nabi Allah Ibrahim juga dalam masa yang sama merupakan perlambangan kepada pengorbanan di dalam kehidupan. Kerana Allah mau memberitahu kita bahawasanya
Hidup ini dibina di atas pengorbanan. Orang-orang yang tidak sanggup melakukan pengorbanan di dalam hidup, mereka akan gagal di dalam segala kerja buat mereka, apatah lagi di dalam agama mereka. Agama juga dibina di atas pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan menyebut kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam menunaikan misi tanggungjawab dakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala telah melakukan banyak tanggungan-tanggungan dan episod-episod hidup yang berat. Antara yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ialah terpaksa meninggalkan kaum keluarganya di dalam satu lembah yang kering kontang tanpa tumbuh-tumbuhan di Mekah. Dia menyebut kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar' inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku telah menempatkan keturunan zuriatku pada satu lembah yang kering kontang, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sisi rumahmu yang diharamkan, yakni Ka'bah. Apabila dia hendak meninggalkan istrinya, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Hajar bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, Allahu amaraka bihadha? Adakah Allah yang telah menyuruhmu melakukan hal ini? Nabi Ibrahim menyatakan, Naam, Allah telah menyuruhku. Kata istrinya, Idzan la yudayyan Allah. Kalau yang demikian, Allah tidak akan mensia-siakan kita. Inilah keimanan istrinya. Apabila dia mengetahui bahawasanya suaminya melakukan tugasan itu kerana menunaikan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kepada peristiwa yang besar, yaitu ujian Allah seperti mana yang kita tahu untuk Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Untuk mengambil sebilah pisau dan menyembelih bukanlah sesuatu yang begitu sukar, tetapi untuk menyembelih anak sendiri, ia adalah sesuatu yang sangat besar untuk dilakukan. Sedangkan sebahagian manusia untuk menyembelih haiwan pun mereka merasakan kebimbangan dan ketakutan. Ini kan pula untuk menyembelih anak sendiri. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan titah itu kepadanya yang hadir di dalam mimpinya, apa kata Ismail alaihi salam? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insya-Allah di kalangan orang-orang yang sabar. Allah itu tidak zalim sehingga menyuruh nabinya membunuh anaknya. Tetapi yang Allah uji Ibrahim alaihi salam ialah menguji perasaannya. Sejauh mana perasaan itu menyatakan iya terhadap titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila Ibrahim mengiyakan titah perintah itu dan bersedia untuk menyembelihnya dan memegang pisau untuk menyembelihnya dan melaksanakannya, lalu Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan kibas yang besar. Demikian Allah menguji kesungguhan Ibrahim alaihi salam. Saban tahun kita disunnahkan untuk melakukan korban. Walaupun tahun lepas kita telah melakukannya, tahun ini kita melakukannya lagi, dan tahun hadapan kita melakukannya lagi. Sunnah bagi setiap tahun. Kerana supaya mengingatkan hubungan kita dengan agama ini ialah hubungan pengorbanan. Hubungan kita dengan agama ini ialah hubungan contoh teladan para anbiya alaihimus salatu wassalam, khususnya seperti Ibrahim alaihi salam. Supaya kita tahu bahawasanya agama hidup di atas pengorbanan. Perjuangan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa pengorbanan. Hidup tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa pengorbanan. Dan syurga tidak akan mungkin dapat dicapai oleh manusia melainkan dengan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala menyebut,
am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian, kesusahan seperti mana yang telah mengena orang-orang sebelum daripada kamu, sehingga keyakinan dan keimanan mereka itu digoncang, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya, bilakah pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir. Allah menegaskan syurga melalui pengorbanan dan kesukaran, bahawasanya pada hari ini kita melaksanakan sedikit daripada usaha dengan membelanjakan harta, menyembelih, dan daging itu diberikan kepada mereka yang layak untuk memakannya. Sama ada di kalangan umat Islam kita memakannya sendiri, menghadiahkan pada orang lain, ataukah pada ahlu zimmah bagi di sisi sebahagian mazhab, bahawasanya maka dengan itu maka menzahirkan kita berkorban harta kita untuk agama. Demikian Allah Subhanahu wa taala bukan mahu setakat itu saja mencontohi Ibrahim alaihissalam, melebihi daripada sekadar mengorbankan seekor lembu atau sebahagian daripada lembu dan unta ataupun seekor kambing. Mencontohi Ibrahim alaihissalam adalah mencontohi perjuangan yang besar yang telah dilakukan oleh beliau sepanjang hayat, sehingga membolehkan agama ini akhirnya sampai kepada kita. Setiap tapak kaki yang memijak Mekah, setiap mereka yang melontar pada hari haji, setiap mereka yang tawaf, mengingati pada tempat yang sama telah dipijak oleh Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya sesiapa yang mengikut Ibrahim alaihissalam, mengangkat syiar pengorbanan dan kesungguhan berkorban demi agama Tuhan, demikian juga mereka yang menyembelih pada hari ini, mengistiharkan diri bahawasanya ala millati abina Ibrahim hanifa, sesungguhnya kami ini di atas agama bapa kami Ibrahim yang tulus, maka dengan itu kami akan berkorban untuk agama seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita melakukan korban, maka dalam kesempatan ini diambil peringatan bahawasanya kita mematuhi syiar-syiar dan hukum hakam dalam pengorbanan. Dan kita juga mengingatkan hari ini banyak, dan besok dan hari-hari tasyrik banyak daging-daging korban, dan orang melakukan sembelihan korban. Orang yang melakukan korban, haiwan korban adalah miliknya, dan dia mengagihkan daging itu seperti yang menjadi kehendaknya. Tidak boleh di kalangan kita mengambil daging orang lain, daging orang-orang yang melakukan korban, melainkan dengan izinnya. Ini diingatkan pada umat Islam, terutama yang hadir di dalam majlis-majlis korban, supaya sebelum mengambil daging ataupun seumpamanya, pastikan kita mendapat keizinan terlebih dahulu. Dan tidak boleh bagi penyembelih dan pelapah mengambil bahagian daripada daging korban ataupun apa-apa juzuk daripada korban sebagai upah. Hendaklah dia menerimanya seperti mana orang lain. Upah hanyalah boleh diberi daripada wang, karena jika diberi upah daripada daging korban, berarti menjual daging, membeli tenaga, dengan itu telah menjual daging korban, itu akan merosakkan korban. Itu telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam amalannya, seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibn Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Allah, makmurkan tanah air kami dengan amalan-amalan saleh, dan hindarlah kami daripada bala bencana,
disebabkan dosa-dosa kemungkaran yang telah kami lakukan. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini dan berilah kebaikan dan rahmat-Mu, dan terimalah ibadah korban yang dilakukan oleh kami pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.